Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 8 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 3 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana 1 kes adalah kematian disebabkan jangkitan COVID-19. 1 kes tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19 dan punca kematian bagi 1 lagi kes masih dalam siasatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara demikian pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 4,005 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 88,849 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,419 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 586 adalah hasil dari 4,482 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 3,566 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 50,112 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 38,594 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.8%, di mana 351 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan. Seramai 38,243 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 5 Mac 2022. Sehingga 5 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 56.5%. Dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Di kesempatan ini, saya sekali lagi ingin mengulang seruan kepada orang-orang yang telah layak untuk mendapatkan dos ketiga vaksin COVID-19 tetapi belum memutuskan untuk mendapatkannya supaya segera datang ke pusat-pusat suntikan bagi mendapatkan dos ketiga ini. Hasil pemantauan berterusan Kementerian Kesihatan dan penelitian terhadap kes-kes stroke dan kes-kes kematian disebabkan oleh COVID-19 di negara Brunei Darussalam semasa gelombang ketiga ini mendapati bahawa 2 dos vaksin boleh memberikan perlindungan sehingga 95% terhadap kesan teruk jangkitan COVID-19. Namun, dos ketiga berkemampuan untuk meningkatkan dan menambah perlindungan tersebut sehingga 5 kali ganda. Oleh itu, warga emas dan mereka yang menghidap penyakit kronik adalah sangat digalakkan untuk mendapatkan dos ketiga ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 1 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pada sidang yang sama, Menteri Kesihatan turut menjawab pertanyaan perintah kuarantin ke atas ahli keluarga terdekat jika salah seorang ahli keluarga dijangkiti COVID-19. Jelas Menteri Kesihatan, jika salah seorang ahli keluarga dalam rumah dijangkiti COVID-19, ahli keluarga lain yang mempunyai keputusan negatif hendaklah menjalani perintah kuarantin selama 5 hari. Bagaimanapun jika seorang lagi ahli keluarga dijangkiti COVID-19 semasa menjalani perintah kuarantin, maka ahli keluarga lainnya perlu menjalani semula perintah kuarantin dan melaporkan dalam aplikasi BruHealth sebagai kontak terdekat. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan November 2021 meningkat 1.9% tahun ke tahun berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Harga makanan dan minuman ringan serta harga bukan makanan masing-masing meningkat 2.4% dan 1.8%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti daging lembu, kerbau dan ayam, minyak masak serta sayur-sayuran. Manakala peningkatan dalam komponen bukan makanan didorong oleh 3 kumpulan, iaitu pakaian dan kasut,
pengangkutan serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Sementara itu, peningkatan dalam harga pengangkutan didorong oleh kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan ke destinasi-destinasi yang terpilih. Pelbagai barangan dan perkhidmatan juga meningkat, didorong oleh peningkatan kos perkhidmatan agensi pekerjaan. Peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan November 2021 meningkat perpuluhan 3% berbanding bulan Oktober 2021. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat perpuluhan 7%, manakala indeks bukan makanan meningkat perpuluhan 1%. Laporan penuh IHP bagi bulan November 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn. Di sebalik cabaran yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam berikutan penularan wabak COVID-19, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan terus aktif meningkatkan pengeluaran dalam sektor pertanian khususnya bagi industri ternakan ayam pedaging. Ini jelas terbukti dengan peningkatan jumlah keluaran ayam pedaging sekitar 22.3%, iaitu dari 26,364.82 metrik tan pada tahun 2020 kepada 30,555.79 metrik tan 2021, iaitu tahap keluaran yang paling tinggi pernah dicapai oleh negara setakat ini. Beberapa buah syarikat dalam industri ternakan ayam pedaging menjelaskan permintaan dari pasaraya, restoran, kafe dan hotel bagi ayam pedaging semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, beberapa kesukaran juga dihadapi oleh syarikat-syarikat berkenaan, antaranya dari segi pengambilan pekerja buruh asing dan isu kekurangan tenaga pekerja. Bagi memastikan pengeluaran harian tidak terjejas, kami tidak mempunyai pilihan lain selain daripada menggunakan tenaga kerja yang ada untuk melakukan banyak kerja lebih masif. Ini bukan sahaja meningkatkan lagi kos pengeluaran yang sudah memangnya tinggi akibat kenaikan tinggi kos makanan, tetapi ianya juga akan menjejaskan produktiviti mereka. Situasi keadaan pengambilan lesen kerja asing pada masa ini mempunyai sedikit kesukaran dan banyak kertas kerja yang diperlukan untuk permohonan buruh pada masa ini, dan ini sedikit sebanyak mengambil waktu sedikit lama dari sebelumnya. Dalam memastikan bekalan ayam pedaging mencukupi bagi keperluan dalam negara, syarikat-syarikat berkenaan juga mematuhi garis panduan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kami juga mewujudkan gelembung bubble bagi setiap kumpulan pekerja di bahagian atau kawasan tempat mereka bertugas bagi mengawal pergerakan mereka dan mengurangkan risiko jangkitan. Setiap pekerja telah pun dibahagikan dan diasingkan mengikut bahagian dan bidang kerja masing-masing untuk memastikan operasi syarikat akan dapat berjalan jika ada pekerja yang positif. Bagi menyokong inisiatif kerajaan dalam memberikan sumbangan makanan asasi kepada para pesakit COVID-19 serta mereka yang menjalani perintah kuarantin di rumah, pengasas Food Bank for Katok B dengan kolaborasi Malam Minggu Pusat Belia mengusahakan satu aktiviti kemasyarakatan yang dikenali dengan tagline Mari Bersama Bersatu dan Melawan Wabak COVID-19. Pengasas Food Bank for Katok B menjelaskan aktiviti tersebut mula aktif sejak penularan gelombang kedua wabak COVID-19. Tambahnya, selain berhasil mengumpul dan menyumbang kepada penduduk skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Katok B, kampung-kampung lain juga ikut serta menghantarkan sumbangan di pusat-pusat pengasingan di negara ini. Kami telefon menyampaikan sumbangan lebih 1,500 buah keluarga. Sumbangan yang kami terima adalah makanan asasi seperti beras, minyak,
makanan tin dan tidak lupa juga keperluan kanak-kanak seperti pampers dan susu tepung. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan bolehlah menghubungi atau WhatsApp di talian 88773071 atau menghantar ke rumah pemangku Ketua Kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Katok B di alamat nombor 25 Simpang 11 Jalan Denas Paun STKRJ Katok B. Bersamalah kita bersatu melawan wabak jangkitan COVID-19 ini. Kementerian Pendidikan membukakan permohonan bagi skim Beasiswa Pendidikan Teknikal dan Vokasional BPTV bagi sesi akademik 2022-2023 khusus bagi pelajar lepasan sekolah di peringkat O untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi swasta dalam negeri. Skim BPTV disediakan bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat khususnya dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional di negara ini. Orang ramai khususnya penuntut-penuntut lepasan sekolah di peringkat O yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan adalah dialu-alukan untuk memohon. Borang permohonan boleh dimuat turun dari laman sesawang www.moi.gov.bn dan dihantar melalui tata cara yang ditetapkan ke Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan tidak lewat 16 April 2022 pukul 4 petang. Pertanyaan lanjut hubungi talian 2380019 atau WhatsApp ke 7104817 semasa waktu pejabat atau email ke bptv@moi.gov.bn atau scholarship@moi.gov.bn. Sementara itu, Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan juga membukakan pendaftaran peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB bagi bulan Jun 2022. Pendaftaran dibuka kepada calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan BPL dan calon-calon persendirian. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat bermula hari ini sehingga 5 Mei 2022. Borang yang lengkap bolehlah dihadapkan pada hari Isnin hingga hari Khamis mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang, manakala hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Waktu penerimaan borang pada bulan Ramadan ialah pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan pada hari Sabtu pukul 8.15 pagi hingga 10 pagi. Borang hendaklah dihantar tidak lewat 5 Mei 2022. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui Community for Brunei CFB telah melancarkan kempen media sosial ladang ke meja atau farm to table yang akan menampilkan vendor-vendor tempatan dalam hasil ladang di laman sesawang CFB. Inisiatif tersebut adalah sebahagian daripada kempen Negara Lestari BIBD dan sejajar dengan siri program BIBD SME 360 dengan CFB yang antara lain bertujuan memerangi krisis perubahan iklim dan langkah ke arah ekonomi sekular khususnya bagi perniagaan-perniagaan kecil dan orang awam. Kempen adalah pergerakan sosial yang telah berkembang selama bertahun-tahun dengan menggalakkan amalan mendapatkan bahan-bahan dari ladang tempatan. Ia juga dapat membantu ekonomi negara dan menyokong para peladang tempatan.